bagi memula dan meneruskan program ceramah pada malam ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang dirahmati yang berbahagia Dr. Haji Waluddin Wandau selaku jemputan undangan kita pada malam ini. Jawatan kuasa program Camp Remaja Mustia seluruh ahli jemaah muslimin dan muslimah, seterusnya peserta Camp Syabab Remaja Peringkat Masjid Bandar Kuala Berat pada malam ini meneruskan dari suatu program ceramah berkenaan dengan kesihatan. Jadi untuk makluman sidang hadirin dan jemaah sekalian, sebagai biodata berceramah kita pada malam ini yaitu Dr. Haji Waluddin bin Wandau, berasal daripada Kampung Putan Hilir, Wakaf Baru, Kelantan, yang mana mendapat pendidikan ijazah Doktor Falsafah atau PhD dalam bidang pemakanan di USM 2003, dan sekarang beliau berkhidmat sebagai pensyarah bidang pemakanan Pusat Pengajian Sains Perubatan USM mulai tahun 1997 hingga sekarang, dan juga menjawab sebagai jawatan pentadbiran sebagai timbalan pengarah Pusat Islam Kampu Kesihatan USM mulai 2005 hingga sekarang. Pengalaman beliau sentiasa memberi ceramah, tazkirah dan ceramah motivasi di jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, sama ada sekolah, masjid dan surau dalam berbagai bentuk. Antaranya pemakanan berperspektif Islam, pemakanan dan saksiah, pencegahan penyakit menurut Islam, meningkatkan kecemerlangan ekonomi dan syariah, rahsia sains dalam ibadah solat, kesan merokok atas kesihatan dan prestasi ekonomi, aura dan pergaulan, syurga di bawah tapak kaki ibu selama 24 jam, ingat Allah, dan lain-lain lagi. Diputar sebagai ahli panel forum dan majlis pelancaran program Ihya Ramadan Peringkat Negeri Kelantan pada tahun 2009 dan 2010, anjuran Kerajaan Negeri Kelantan, dan juga pernah menjadi penceramah diputar di Radio Kelantan FM dalam program Doktor di radio pada tahun 2010. Beliau memiliki seorang isteri dan 6 orang anak, dan anak sekarang timbalan pengarah Pusat Islam Kampu Kesihatan USM kebagian. Jadi marilah sama-sama kita mendengar ceramah yang insya-Allah akan disampaikan sekali lagi berkenaan dengan pemakanan sihat menurut perspektif Islam. Jadi untuk itu saya selaku pengurus majlis pada malam ini tanpa melengah masa menjemput dan mempersilakan Dr. Haji Waluddin Wandau untuk memulakan ceramah beliau. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li
syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi berbagai limpah rahmat nikmat kepada kita hingga hari ini. Dan pada hari ini kita masih lagi bebas bergerak, dapat melangkah masuk ke masjid ini, solat secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat bersama dalam satu majlis ilmu. Majlis ilmu pada malam ini agak lain sikit kerana ia berkaitan dengan sains, ia juga berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Islam. Tajuk yang saya akan uraikan pada malam ini ialah pemakanan sihat menurut perspektif Islam. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kepada Kuasa Masjid, penganjur camp, dan juga sahabat saya Pak Nik yang menjemput saya ke masjid ini. Ini kali pertama saya hadir ke masjid ini lah. Okay, jadi sebelum saya memulakan penyampaian ceramah saya, mungkin saya rasa apa tu muslimat yang nak tengok juga. Ada. Sekarang ada satu ni kan? Ada dua. Ada dua. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi pada malam ini saya akan berkongsi sedikit ilmu yang Allah kurniakan berkenaan dengan pemakanan sihat menurut perspektif Islam. Saya akan ceritakan pada malam ini pemakanan daripada aspek sains dan seterusnya pemakanan daripada aspek agama Islam. Apa yang diajarkan kepada kita, cara untuk kita makan dalam Al-Quran dan juga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemakanan sihat ni sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita makan tak ikut cara yang betul, boleh menyebabkan penyakit. Hari ini lebih daripada 80% penyakit adalah disebabkan oleh makanan, iaitu makan dengan cara yang tidak betul ataupun pemakanan yang tidak sihat. Pemakanan yang tidak betul ataupun tidak sihat boleh menyebabkan seseorang itu sama ada tidak cukup zat ataupun berlebihan zat. Kedua perkara ini boleh menyebabkan penyakit. Tak cukup zat pun boleh menyebabkan penyakit, lebih zat pun boleh menyebabkan penyakit. Jadi ini yang payah. Jadi kita nak balance, tidak kurang, tidak lebih, supaya kita ni sihat. Okay? Jadi kita tengok contoh penyakit akibat tidak cukup zat. Dah, kalau zat tak cukup, kita mudah kena jangkitan penyakit. Dah, kuman masuk dalam tubuh kita tak boleh nak lawan penyakit. Mudah sakit, mudah demam, mudah batuk, mudah sesemua. Dah, kerap tak boleh pergi sekolah. Kalau orang dewasa kerap tak boleh pergi kerja. Sakit semua, sekejap-sekejap sakit, sesemua, sesak nampak dan sebagainya. Tak cukup darah ataupun puncak letih. Ini contoh penyakit yang tidak cukup zat. Tulang rapuh, terutamanya wanita. Tulang rapuh ni kita boleh dapati, kita boleh tengok dia punya simptomnya. Kalau gemuk dia mudah patah. Dan kalau orang tu dia dah tua, dia mudah bongkok. Ini tak cukup zat, tak cukup kalsium. Kurus, pembesaran terbantu. Beri, kalau kita panggil beri, itu terbantu. Contoh yang lain lah goiter, gondek. Kalau kita panggil gondek, ini tak cukup zat, tak cukup iodin, tak cukup makanan dalam laut, tak pakai kurang makan ikan laut. Okay? Otak lembab, payah nak faham cikgu mengajar. Ketinggalan dalam kelas, IQ rendah. Ini antara masalah kalau tidak cukup zat. Berlebihan zat juga ada masalah. Dah, sebagai contohnya mudah kena sakit jantung, mudah kena stroke, darah sumbat banyak sangat lemak dalam darah kita jadi sumbat. Kalau sumbat di jantung, dia kena serangan sakit jantung. Kalau sumbat di otak, dia akan jadi stroke. Dan kedua-dua ini boleh menyebabkan kematian.
kolesterol darah tinggi, tekanan darah tinggi. Ini semua penyakit-penyakit yang berbahaya akibat berlebihan zat. Kalori banyak, masuk banyak tapi guna sikit. Jadi ini yang bahaya. Okey? Penyakit barak. Ini contoh penyakit barak susu. Barak payudara. Hari ini macam-macam jenis barak. Disebabkan oleh berlebihan zat. Kecil manis, gemuk, sakit sendi, sakit lutut dan macam-macam lagi. Ini adalah contoh masalah berlebihan zat. Jadi ini kita nak hindari. Dan akibat pemakanan yang tidak sihat ini, penyakit kronik di Malaysia ini semakin meningkat. Semakin meningkat, terutamanya penyakit yang berkaitan dengan berlebihan zat. Kalau di bandar, penyakit berkaitan dengan berlebihan zat. Kalau kampung-kampung, penyakit yang berkaitan dengan tidak cukup zat. Dua-dua ini berlaku. Dua-dua ini berlaku juga. Kita ambil contoh penyakit diabetes, penyakit kecil manis. Hari ini semakin meningkat. Semakin meningkat daripada peratusnya. Tiap-tiap tahun peratus semakin meningkat. Tekanan darah tinggi, makin lama orang kena sakit darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Masalah berlebihan berat badan ataupun gemuk, makin lama orang ada masalah berlebihan berat badan. Bilangan kematian akibat penyakit kronik di Malaysia semakin bertambah. Kematian disebabkan oleh penyakit jantung contohnya bertambah. Pada tahun 2005, 5,247 kematian di hospital. Dan pada 2010, 2 kali ganda meningkat. 11,812 ini kematian yang dilaporkan di hospital kerajaan. Meningkat. Begitu juga kematian disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, tekanan darah tinggi, penyakit stroke, barak juga meningkat. Oleh sebab itu, pemakanan sihat ini penting bagi mengelak ataupun mencegah penyakit-penyakit ini daripada kena pada kita dan juga pada keluarga kita dan anak-anak kita. Okay. Jadi bila kita sebut pemakanan sihat ini penting, kita nak tahu apa dia pemakanan sihat. Dari segi sains ada 3 perkara yang perlu kita ingat. Yang kita perlu ingat supaya pemakanan yang kita amalkan itu adalah pemakanan yang sihat. Yang pertama, makanan yang kita makan itu mestilah berkhasiat, cukup zat, ada vitamin cukup, ada garam galian cukup dalam, banyak garam galian dalam. Dan ada khasiat, bukannya tidak pakar. Jadi masuk dalam tubuh kita tidak ada zat-zat yang akan diserap dalam tubuh kita. Yang kedua, makanan itu perlu dimakan mengikut keperluan tubuh kita. Banyak mana yang kita nak makan itu mesti ikut keperluan tubuh kita. Jangan makan berlebihan. Kita kena ukur dengan aktiviti fizikal tubuh kita. Kalau kita tu orang yang aktif, kita boleh makan lebih sedikit. Kalau kita ni jenis yang orang yang tidak aktif, banyak duduk diam, banyak duduk kerja pejabat ataupun banyak duduk depan komputer, jadi kita tak boleh makan banyak. Jadi kena ukur dengan kegiatan harian kita. Kalau kita ni kerja buruh, kerja rumah batu, ahli sukan, boleh makan lebih banyak sedikit. Okay? Jadi makan ikut keperluan, jangan makan berlebihan. Yang ketiga, makan makanan yang bersih dan selamat. Bersih daripada kuman, bersih daripada bahan-bahan kimia dan selamat untuk dimakan. Tidak ada racun, tidak ada bahan-bahan kimia pengawet yang berlebihan yang berbahaya kepada tubuh kita. Jadi ini 3 perkara yang kita perlu ambil berat supaya makanan yang kita makan itu adalah makanan yang sihat. Bukan setakat cukup zat, tapi makanan itu mestilah jangan ambil terlalu banyak. Dan yang ketiganya, pastikan makanan yang kita makan itu adalah bersih dan selamat dan tidak memudaratkan tubuh kita. Okay? Jadi pemakanan sihat ini penting untuk kesihatan fizikal ataupun jasmani, untuk mencegah daripada penyakit-penyakit fizikal yang saya sebutkan tadi. Sakit jantung, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya itu kita panggil sebagai penyakit fizikal. Okay.
Jadi sebenarnya ketiga-tiga perkara ini yang ditekankan oleh sains ini telah pun diajar dalam agama kita. Ketiga-tiga ini sudah ada dalam agama kita, dalam Islam, diterangkan dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi kita. Semuanya sudah ada. Tetapi dalam Islam itu lebih cantik kerana dia bukan setakat tiga, ada lebih daripada tiga. Kerana dalam Islam dia bukan hanya menekankan penyakit jasmani, tetapi dia juga menerangkan bagaimana cara untuk mencegah penyakit rohani. Jadi ini cantiknya pemakanan menurut Islam. Saya akan huraikan perkara ini pada malam ini. Mungkin ambil masa lebih sikit. Kalau boleh setujulah. Kalau tak setuju, bagi tahu saya boleh ringkaskan. Okay. Jadi yang pertama, bila kita sebut makanan berkhasiat, saya nak bagi contoh beberapa makanan yang berkhasiat. Apa dia makanan berkhasiat? Yang pertama, kumpulan makanan daripada kumpulan nasi, roti, mie dan makanan yang diperbuat daripada tepung gandum, tepung jagung dan sebagainya. Ini kumpulan makanan yang membekalkan tenaga pada kita. Kalau kita tak makan benda ni, kita tak check up, tak lewat kerja. Tak kena nasi, tak lewat kerja, tak ada tenaga. Jadi kita boleh pilih benda-benda ni, sama ada nasi ke, mihun ke, kuih ke, roti ke semua makanan ini. Makanan ini dalam sains dia panggil membekalkan karbohidrat, dan karbohidrat ni bila perut tubuh kita urai, dia tukar pada tenaga, kita jadi ada tenaga. Okey. Ini makanan yang baik. Makanan yang baik bukan bermakna kita boleh makan banyak. Dia ada sukatan-sukatan yang perlu kita makan, iaitu makan ikut keperluan tubuh. Seperti saya katakan tadi, ikut keperluan tubuh kita, jangan makan berlebihan. Ini sains kata. Okay. Makan berlebihan tidak baik untuk kesihatan, kerana boleh memudaratkan kesihatan kita dan boleh memudaratkan otak kita. Bila kita makan banyak, oksigen tu paksa dihantar banyak kepada perut, darah paksa banyak dihantar kepada perut untuk berlaku proses mengisar makanan penghadaman. Jadi kurang oksigen dan kurang darah dihantar kepada otak kita, menyebabkan selepas makan, kalau kita makan banyak, selepas makan kita akan rasa mengantuk, rasa letih, perut kita rasa tidak selesa, rasa sepok, makan banyak dah, tak boleh duduk molek dah, sekok, mudah mendapat penyakit kronik, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, penyakit kecil manis. Ini penyakit-penyakit yang dikaitkan terlebih makan. Dan yang nanti sekali, makan banyak ni sebenarnya boleh menyebabkan penyakit rohani. Penyakit rohani, hati jadi gerah, malah nak buat baik, malah nak sembahyang, malah nak buat ibadat, malah nak baca buku. Jadi malah, jadi malah. Ini penyakit bila orang tu makan berlebihan. Okay? Makan berlebihan menyebabkan kegemukan dan lain-lain penyakit fizikal, penyakit jantung, kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kontrol makan, kawal makan, jangan makan banyak adalah cara terbaik untuk mengelak penyakit. Ini disebut oleh Nabi kita. Nabi kita kata perut adalah kepala segala penyakit, dan pencegahan itu adalah kepala kepada segala ubat-ubatan. Ini Nabi kita. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi kita memang tepat sangat. Tepat seperti yang disebut oleh sains. 80% penyakit hari ini adalah berpunca daripada makanan. Sesuai dengan Nabi kita kata, kepala segala penyakit itu adalah perut. Daripada apa yang kita makan masuk dalam perut kita. Kalau kita boleh kontrol makan, itu merupakan satu pencegahan yang terbaik supaya kita dapat mengelakkan penyakit. Makan berlebihan menyebabkan penyakit jasmani dan rohani. Sekali lagi Nabi kita menyebut, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sedikit makan, maknanya makan secara sederhana, maka perutnya akan sihat dan hatinya akan bersih. Sebaliknya, barang siapa yang banyak makan, maka perutnya akan ditimpa sakit dan hatinya akan keras. Riwayat Huzaifah. Ini Nabi kita cerita sangat bertepatan dengan sains. Nabi kata makan banyak boleh menyebabkan penyakit. Bukan sahaja penyakit
fizikal ataupun jasmani, tetapi penyakit rohani. Hati jadi gerak, jadi malah nak buat baik. Jadi sebab itu dalam Islam sangat ditekankan supaya jangan makan berlebihan. Allah benci pada orang yang makan berlebihan, makan banyak, pantan jumpa makan dek, pantan jumpa makan free. Dia makan sampai habis-habisan. Dah 2 pinggir, 3 pinggir. Ada pekwah aja makan, takkan baingat. Ada jamuan hari raya, makan takkan baingat. Dah lupa pada Allah. Lupa pada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bermaksud, makanlah dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Kita hidup ni, kita nak cari kasih sayang siapa? Kita nak cari kasih sayang Allah. Alangkah beruntungnya kalau Allah kasih kepada kita. Dah. Tetapi kita lupa bahawa cara makan kita menyebabkan Allah benci kepada kita.